Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Adli bin Muhammad Khairul Azmi dari Kumpulan 5. Dalam subjek hubungan etnik LMCW 2173 ini, kami akan membentangkan bab 5 iaitu permuafakatan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Kita melihat kepada awal sejarah politik di Tanah Melayu. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dijadikan titik permulaan pada pentadbiran di Tanah Melayu, dan Sultan Melaka dibantu oleh Temenggung, Bendahara, Laksamana dan sebagainya. Dan kita melihat bahawa pada abad ke-15, Kesultanan Melayu Melaka menjadikan kerajaan yang masyhur pada abad ketika itu, dan kita melihat pada rakyat menumpahkan taat setia kepada raja dengan taat yang tidak berbelah bahari. Sultan-sultan mulai lemah pada tahun 1870-an, dan wujudnya percampuran pihak British ke dalam pentadbiran Tanah Melayu. Dan pada tahun 1874 termeterai Perjanjian Pangkur, yang mana negeri-negeri dipaksa menerima residen, antaranya seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, kerana mereka mempunyai kepentingan seperti adanya biji timah dan emas. British menggabungkan Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang di bawah negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan manakala Perlis, Kelantan dan Terengganu digabungkan menjadi negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu bersama Johor melalui Perjanjian Bangkok 1909. Pada kemuncak penguasaan British memperkenalkan Malayan Union pada 1 April 1946 dan menjadikan Tanah Melayu sebagai negeri jajahan mereka. Dan ini menyebabkan tentangan daripada orang Melayu kerana kuasa sultan semakin terhakis. Dan UMNO ditubuhkan pada 11 dan 12 Mei 1946 di Kuala Lumpur pada Kongres Melayu Setanah Melayu. Dan UMNO pada ketika itu diterajui oleh Datuk Onn Jaafar dengan bertujuan untuk menentang Malayan Union. Dan akibat tentangan hebat oleh orang Melayu, maka Malayan Union dimansuhkan dan digantikan oleh Persekutuan Tanah Melayu pada 1948. Kita beralih kepada perkembangan parti politik di Malaysia. Pada asalnya, ianya sebagai mewakili hubungan pelbagai etnik, dan faktor etnik merupakan elemen terpenting yang mempengaruhi penubuhan parti politik. Dan demokrasi permuafakatan antara pendekatan terbaik kerana ianya mengandungi prinsip tolak ansur, tawar-menawar yang dapat menubuhkan parti politik. Pada asasnya, parti politik di Malaysia bergerak atas dasar perkauman, dan aspek kerjasama di antara pemimpin parti politik yang menjurus kepada aspek permuafakatan sehingga boleh tergabungnya parti politik. Dan gabungan berkenaan mencerminkan keinginan untuk berkongsi kuasa, kerana tidak mungkin bagi satu-satu kaum untuk mendominasi negara ini. Dan kita melihatlah sebagai contoh, Barisan Nasional pada satu ketika dulu menjadi kerajaan, iaitu terdapat dalamnya adalah UMNO, MCA dan MIC. Dan kita melihat bahawa sekiranya gabungan berkenaan ataupun parti berkenaan tidak mendapat faedah, maka parti berkenaan akan dikeluarkan daripada gabungan parti politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Mat Hazmi, nombor metrik A167847. Dan saya akan meneruskan pembentangan yang telah dibentangkan oleh saudara Amirul Adli, iaitu dalam bab yang kelima, iaitu permuafakatan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Dan saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu pembangunan politik dan juga pemumpukan hubungan etnik secara formal dalam politik. Okey, saya akan membentangkan berkenaan pembangunan politik, di mana di bawah tajuk pembangunan politik, iaitu pembinaan negara bangsa
merupakan matlamat utama bagi pembangunan politik, di mana wilayah yang mempunyai sempadan kerajaan dan warga negara atau bangsa. Seterusnya, pembinaan negara bangsa juga dapat dicapai dengan melalui pelbagai pendekatan, iaitu penerapan dasar awam yang digubal oleh kerajaan dan pemupukan semangat nasionalisme. Seterusnya juga, usaha dalam mewujudkan negara bangsa bukan suatu yang mudah kerana terdapat pelbagainya faktor yang perlu diambil kira. Antaranya ialah faktor penjajahan, kepelbagaian kaum, gabungan wilayah serta gabungan kerajaan. Seterusnya, berkenaan pemupukan hubungan etnik secara formal dalam politik, iaitu Parti Malayan Union pada tahun 1946, di mana British telah memperkenalkan corak pemerintahan unitary, iaitu rakyat ditadbir sebagai satu bangsa. Seterusnya, semua etnik disatukan secara muslihat atau paksaan. Kemudian, wujudnya Parti Kemerdekaan Malaya pada tahun 1951 oleh Datuk Onn Jaafar yang mewujudkan parti multi-etnik. Pada awalnya, ianya tidak diterima oleh rakyat kerana masih mementingkan etnik masing-masing. Kemudian berlakulah pilihan raya pada 1952, iaitu Pakatan UMNO dan MCA, iaitu Perikatan Menentang IMP, di mana mereka memenangi 9 daripada 12 kerusi. Kemudian, pilihan raya persekutuan pada tahun 1955, di mana perikatan disertai MIC, iaitu mereka memenangi 51 daripada 52 kerusi dan membuktikan kejayaan awal kerjasama antara kaum. Seterusnya, perundingan dengan pihak British pada tahun 1956, di mana Parti Perikatan diketuai Tengku Abdul Rahman. Persidangan memutuskan Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Seterusnya, penubuhan National Convention Party dan Parti Gerakan Rakyat, iaitu pada tahun 1960, ianya tidak bertahan lama kerana NCP berteraskan Melayu dan gerakan mempunyai majoriti etnik Cina. Kemudian, Gagasan Malaysia pada tahun 1963, di mana Perikatan Sabah dan Sarawak berjaya mendapatkan sokongan rakyat untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Singapura. Okey, seterusnya, Perjanjian Malaysia ditandatangani sebagai persetujuan antara pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura, di mana Singapura dikeluarkan daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965 kerana enggan bertolak ansur. Kemudian, berlakunya pilihan raya pada tahun 1969, di mana kaum tertentu tidak mengundi parti yang hanya mewakili kaumnya sahaja. Perikatan menang di kawasan yang kurang daripada 90% Melayu, menunjukkan pengundi Melayu menyokong calon parti pelbagai etnik berbanding parti berciri etnik. Seterusnya, perikatan pada tahun 1972, di mana ianya disertai oleh PAS dan gerakan dari Semenanjung dan parti politik lain dari Sabah dan Sarawak. Kemudian, wujudnya Parti Barisan Nasional pada tahun 1974, di mana ianya adalah gabungan daripada 9 buah parti, dan ianya kerajaan campuran yang berteraskan permuafakatan dan konsensus antara elit politik yang menganggotainya. Okey, berdasarkan tajuk pemupukan hubungan etnik secara formal dalam politik, antara pengajaran yang boleh diambil ialah kunci bagi muafakat ialah bertolak ansur dan tawar-menawar tanpa mengancam kedudukan komuniti terbabit. Seterusnya, memperkukuh kerjasama pelbagai etnik dan setiap etnik dapat mewakili dalam keputusan politik di peringkat tertinggi di Malaysia. Ketiga, masalah persaingan politik dan konflik perkauman dapat dikurangkan. Dan keempat, hubungan etnik yang harmoni memastikan pembangunan politik yang sihat dan matang. Itu sahaja pengajaran bagi di bawah topik ini. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Rushdi bin Ghazali, bernombor matriks A167819. Saya akan membentangkan bahagian demografi dan politik dalam tajuk permuafakatan
politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Di Malaysia, setiap etnik mempunyai bahasa, kepercayaan, adat resam, budaya, agama dan kecenderungan yang berbeza termasuk dalam aspek politik. Aspek demografi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap aspek demografi politik dan proses politik terutama dalam pilihan raya. Bilangan pengundi merupakan faktor penting dalam politik dan pilihan raya. Jumlah ahli dalam parti politik dan jumlah pengundi di suatu kawasan juga turut mempengaruhi parti di suatu kawasan untuk menentukan parti yang mewakili kawasan tersebut. Agihan kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri menggambarkan komposisi penduduk sebenar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan perkembangan dan angka rasmi pilihan raya sejak tahun 1959. Contohnya berdasarkan pilihan raya tahun 1995, 1999 dan 2004 dapat disimpulkan bahawa pertama, etnik Melayu atau Bumiputera mewakili majoriti di 125 kawasan parlimen di Semenanjung, 31 kerusi di Sabah dan Sarawak. Manakala etnik Cina mewakili majoriti pengundi di 23 kawasan parlimen di Semenanjung, 1 kerusi di Sabah dan 6 kerusi di Sarawak. Etnik India tidak mempunyai 1 kerusi parlimen pun yang menjadi majoriti. Daripada jumlah 219 kerusi parlimen, 33 kerusi merupakan kerusi plural. Ini bermaksud di kawasan parlimen berkenaan tiada etnik yang mewakili majoriti pengundi. Bilangan kerusi yang majoriti pengundinya daripada etnik tertentu memang tidak dapat dielakkan kerana taburan penduduknya ditentukan oleh faktor sejarah dan ekonomi. BN berjaya mencipta formula agar agihan kerusi parlimen keseluruhannya mencerminkan komposisi sebenar. Pengundi semakin sedar tentang keperluan untuk mengundi parti politik yang bersifat multi-etnik tanpa mempertikaikan latar belakang kaum. Kejayaan BN di Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk terus mengekalkan kuasa membuktikan kejayaan konsep dan amalan pakatan dan kerjasama politik antara pelbagai etnik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Bismawi, nombor metrik A168187 akan membentangkan subtopik bagi bab 5 iaitu Pakatan Politik di Negeri Sarawak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pakatan politik di Sarawak. Okay, pada umumnya tidak terdapat satu kumpulan etnik yang majoriti secara mutlak di negeri Sarawak. Jumlah penduduk Sarawak ialah 2.5 juta, mempunyai sekitar 20 suku etnik. Etnik Dayak dalam 44.3%, etnik Melayu 73.2%, etnik Lanang 5.7%, etnik Cina 26.5%, etnik India 0.2%. Pelbagai parti politik ditubuhkan ketika menjelang penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Pada peringkat awalnya, parti politik di Sarawak ini ianya bersifat nakau. Namun dekad seterusnya, parti politik di negeri Sarawak menuju kepada perkauman. Okey, parti politik yang pertama di Sarawak ialah SUPP, iaitu Sarawak United People's Party. Ia ditubuhkan pada tahun 1959. Penubuhannya bercorak berbilang kaum. Okay, pada tahun 1962, SUPP dipimpin oleh Ong Ki Hui, iaitu sebagai pengerusi, dan Stephen Yong sebagai setiausaha agung. Okay, disebabkan parti ini berjuang di atas landasan ideologi sosialisme, calon-calon bukan Cina kalah dalam pilihan raya tempatan pada tahun 1963. Kesannya, SUPP menjadi pembangkang iaitu pada tahun 1963 hingga 1970 sebelum menyertai Perikatan Sarawak iaitu pada tahun 1971. Pada tahun 1962, sebuah parti mewakili etnik Cina. Pada tahun 1962, sebuah parti mewakili etnik Cina iaitu Sarawak Chinese Association SCA ditubuhkan. Parti ini di atas pimpinan oleh William Tan dan hasil gandingan usaha suku Fuchang itu dari Sibu dan Teochew itu dari Kuching. Parti politik tersebut dianggap sebagai parti berpandangan sederhana di kolonial. Jadi mereka diterima untuk menyertai kerajaan pertama pada tahun 1963.
Tetapi parti SCA dia tidak dapat bertahan apabila sokongan kaum Cina memihak kepada SUPP. Jadi SCA dibubarkan pada tahun 1974. Cadangan penubuhan Persatuan Malaysia telah menggerakkan penubuhan parti etnik di Sarawak. Okey, yang pertama etnik Iban, itu pada mereka Parti Kebangsaan Sarawak itu SNAP atau Sarawak National Party pada tahun 1994, perubahan parti Islam etnik Parti Melayu, Cina, India Dayak iaitu Macinta. Seterusnya, bagi etnik Melayu dan Melanau pula, terdapat dua parti dikukuhkan berasaskan etnik dan kawasan. Parti Pesaka Anak Sarawak itu Pesaka ditubuhkan oleh Temenggung Jumlah Anak Barian pada tahun 1962 disebabkan etnik Dayak di Lembah Rejang dia tidak dapat mendapat tempat dalam SNAP yang mewakili Iban dari kawasan Sekerang dan Salimas. Okey, yang parti etnik Melayu dan Melanau, Parti Negara Sarawak itu PANAS, yang ditubuhkan pada tahun 1960 dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Okay, Parti Barisan Rakyat Jati di Sarawak ditubuhkan pada tahun 1961 ataupun Barjasa dipimpin oleh Tuan Haji Bujang, seorang Melayu dari Sibu serta Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Mahmud daripada etnik Lanang. Pada tahun 1997, Parti Panas dan Barjasa bergabung menjadi Parti Bumi Putra. Okey, seterusnya Parti Pesaka dia menyertai gabungan berkenaan setelah menjelang pilihan raya pada tahun 1974 dan berbentuk Parti Bumi Putra Bersatu Sarawak itu PBP pada tahun 1973. Pilihan raya 1970 iaitu Parti Bumi Putra, SUPP dan SNAP masing-masing memperoleh 12 kerusi, manakala Parti Pesaka 8 kerusi, diikuti Parti SCA 3 kerusi dan calon bebas 1 kerusi. Rahman Yaakob menjadi Ketua Menteri menggantikan Tan Sri selepas pilihan raya pada 7 Julai 1970. Okey, pilihan raya Parlimen iaitu pada tahun 1974, Perikatan Sarawak yang dianggotai oleh Parti PBB dan SUPP menguasai 15 kerusi dan SNAP sebagai pembangkang memenangi 9 kerusi. Bagi konteks etnik Cina, SUPP diundang menyertai kerajaan campuran PN iaitu antara 1969 pada tahun 1999 hingga 1971. Okey, pada tahun 1994, Democratic Action Party iaitu DAP muncul sebagai pesaing SUPP. DAP juga berjaya memenangi 6 kursi bandar daripada majoriti pengundi Cina iaitu pada tahun 2006. Pilihan raya negeri iaitu pada tahun 2010, AP memenangi 13 daripada 12 kursi yang dipertandingkan. Parti Rakyat Jati Sarawak Fajar pada tahun 1978, pimpinan Ali Kawi yang tidak puas hati dengan kepimpinan Rahmat Yaakob memberi alternatif kepada etnik Melayu. Namun, Fajar tidak berkesan. Begitu juga Parti Sarawak People's Organisation iaitu SAPO, pimpinan Raymond Zetu, ianya tidak bertahan lagi. Kehadiran Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak itu Permas pada tahun 1977 bertolak daripada rasa kecewa mereka terhadap kepimpinan Taib Mahmud sebagai Ketua Menteri. Dan parti ini iaitu Parti Permas diterajui oleh beberapa orang tokoh Melayu dan Melanau seperti Rahman Yaakob, Sadiq Jafaruddin, Hafsah Harun dan Mujahid. Parti ini hampir-hampir dia menggugatkan kedudukan PBB pimpinan Taib Mahmud. Pilihan raya umum negeri 19 pada tahun 1987, parti ini hampir berjaya menumbangkan kerajaan pimpinan Taib Mahmud selepas berlakunya peristiwa Ming Kok memenangi 20 daripada 48 kursi adu. Okey, sebelum tahun 1993, etnik Dayak sering berpecah antara SNAP dan Pesaka sebelum penubuhan fashion. Kini etnik tersebut menyertai semua parti politik sama ada PN atau parti pembangkang. Perpaduan Dayak, seterusnya perpaduan Dayak bawasnya dimusnahkan dengan penubuhan PBDS pada tahun 1983 ditubuhkan oleh Teo Moti. Pada tahun 2004,
Parti Rakyat Sarawak itu PRS diasaskan selepas krisis kepimpinan PDS. Parti ini dianggotai oleh kaum Dayak, diperuntukkan 9 kursi namun tewas dalam pilihan raya negeri pada tahun 2006. Okey, SNAP mengalami masalah dalaman dan tertubuh parti serpihan antaranya Sarawak Progressive Democratic Party iaitu SPDP pimpinan William Mawan Iko. Parti ini dianggotai Edi Dayak dan mempunyai 8 kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Muhammad Roslan. Nombor metrik A168-129. Hari ini saya akan membentangkan tentang Pakatan Politik di Sabah. Seterusnya kita pergi kepada Pakatan Politik di Sabah. Yang pertamanya, di Sabah tidak terdapat kelompok dominan dari segi saiz penduduk. Bagi contoh, Kedatangan Dusun sebanyak 24%, 24.8%, Bajau 18.5%, Melayu 18.5% dan juga Bumi Putera lain sebanyak 20.6%. Perkembangan politik di Sabah dan Sarawak memperlihatkan pola yang hampir sama. Sejak penubuhan Malaysia, kerjasama antara kelompok etnik di Sabah diwujudkan dengan pakatan daripada pelbagai politik. Pada 1961, Donald Stephen menubuhkan United National Kadazan Organisation UNCO bagi menyatu padukan masyarakat Kadazan Dusun dan Bumi Putera Bukan Islam. Seterusnya, pada Disember 1961, ASNO ditubuhkan di bawah pimpinan Tun Mustafa Harun, Datuk Harun yang mewakili etnik Bajau, Suluk dan juga etnik-etnik lain. Orang-orang Cina bernaung di bawah Sabah Chinese Organization SCA. Penubuhan parti perikatan yang terdiri daripada UNCO, MCA, MIC, ASNO dan SCA. Dapat juga beberapa politik lain yang ditubuhkan seperti yang pertama, Pasok Momogun iaitu GS Sundang pada tahun 1962 dan bersaing dengan UNCO bagi mendapatkan sokongan Bumi Putera Bukan Islam. Yang kedua, bagi orang Cina, dua lagi parti politik ditubuhkan iaitu United Party iaitu UP dan juga Democratic Party. Namun parti ini tidak berkekalan lama dan bergabung menjadi Parti Kebangsaan Borneo Utara pada Oktober 19. Dan seterusnya, Parti Perikatan telah menyerajui Sabah antara tahun 1963 hingga 1967. Dengan majoriti, ASNO memenangi 8 kursi, Parti UNCO memenangi 5 kursi, Sabah National Party, SANAP memenangi 4 kursi dan Parti Posok Momogun memenangi 1 kursi Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang seterusnya, pilihan raya diadakan pertama kali bagi memilih wakil kerajaan tempatan pada April 1964. Pilihan raya umum pertama di Sabah pada 27 April 1967. Dalam pilihan raya tersebut, ASNO memenangi 14 kursi, APCO mendapat 12 kursi dan SCA mendapat 5 kursi. Dan ia merupakan kerajaan negeri yang pertama di bawah pemerintahan ASNO SCA. Dan APCO keluar daripada perkataan tersebut pada 16 Mei 1967. Mustafa Harun dari ASNO mengetuai tampuk pemerintahan. Semua etnik turut berada dalam Pakatan Perikatan. Selepas itu, deraju kepimpinan negeri diambil alih oleh Tun Muad Stephens. Kemudian Haris Saleh selepas Parti Berjaya yang memerintah Sabah dari tahun 1976 sehingga 1985 yang merupakan sebuah parti berbilang etnik dianggotai oleh Bumi Putera Islam dan juga Bukan Islam yang ditubuhkan pada Julai 1975 meskipun pucuk kepimpinannya dimonopoli oleh Bumi Putera Islam. Yang seterusnya, kepimpinan Haris Saleh hilang sokongan daripada kerajaan pusat kerana beliau dianggap keras, menyebabkan sesetengah pemimpin Sabah dan rakyat tidak berpuas hati. Parti tersebut iaitu Parti Bersatu Sabah (PBS) oleh Joseph Pairin Kitingan telah memberi tentangan yang hebat terhadap Haris Saleh dan buat pertama kali sejak tahun 1976
Parti Pembangkang berjaya menumbangkan kerajaan BN di Sabah pada tahun 1985. Parti PBS kemudiannya berjaya memerintah Sabah selama 10 tahun, iaitu pada tahun 1985 hingga 1994, sebelum diambil alih mula oleh BN yang diterajui oleh UMNO yang mula bertapak di Sabah pada awal dekad 1990-an. Yang seterusnya, dalam pilihan raya tersebut, pada tahun 1994, hubungan kerajaan pusat negeri semakin tegang dan DUN dibubarkan untuk membolehkan pilihan raya pada tahun 1964. Timbalan Presiden PBS yang juga timbalan Ketua Menteri, iaitu Yong Tik Lee, bertindak keluar parti dan menubuhkan Parti Maju Sabah SAPP, dan SAPP diterima untuk menyertai PN. Dalam pilihan raya tersebut, PBS menang tipis, iaitu sebanyak 25 kerusi daripada 48 kerusi yang dipertandingkan, manakala PN memperoleh 23 kerusi. Walau bagaimanapun, beberapa hari selepas keputusan dikeluarkan, 12 orang adun PBS keluar parti tersebut yang menubuhkan parti baharu dan menyertai PN. Pada 17 Mac 1994, Joseph Pailing Kitingan yang mengetuai negeri Sabah terpaksa membubarkan kerajaan, sekaligus memberi laluan kepada PN untuk menerajui Sabah. Kejatuhan PBS membawa perubahan besar berikut dalam politik di Sabah. UMNO berjanji sekiranya parti tersebut berjaya merampas pemerintahan negeri, jawatan Ketua Menteri akan mengikut giliran, iaitu antara Bumi Putera Islam, Bumi Putera Bukan Islam dan Cina, supaya semua mempunyai peluang pemerintahan. Yang kedua, UMNO berjaya menyatu padukan pelbagai etnik. Yang ketiga, kejatuhan PBS telah melahirkan beberapa parti politik baharu seperti Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dan Parti Demokratik Sabah PDS, yang melibatkan mantan pimpinan utama PBS iaitu Bernard Tompok yang mengetuai PDS dan Joseph Puruk mengetuai PBRS. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fitri bin Rosli. Saya memegang nombor kad matrik A167865. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan saya daripada kumpulan kami, yang mana tajuk yang diberikan kepada saya ialah Tsunami Politik, yang mana politik perkauman semakin mengundur pada zaman pilihan raya 2008. Okey, saya akan teruskan. Pilihan raya umum yang ke-12, yakni pada 8 Mac 2008, menyaksikan bahawa Barisan Nasional gagal mengekalkan 2/3 di Dewan Rakyat, yang mana persaingan sengit di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Pembangkang, yang mana Pakatan Pembangkang ini disertai yang dicaloni oleh Parti Keadilan Rakyat iaitu PKR, DAP dan PAS melancarkan manifesto yang berkembang dalam masyarakat, yang mana DAP manifestonya adalah bertemakan perubahan, manakala PKR dengan harapan baru untuk Malaysia, PAS dengan negara berkebajikan, iaitu menekankan optimisme tentang masa depan. Baiklah, kita teruskan. Yang mana BN pula, Barisan Nasional, manifestonya yang mana iaitu selamat, aman dan makmur, iaitu sesuai membabitkan isu ekonomi dan keselamatan. Barisan Nasional juga mengkategorikan 5 bahagian, iaitu yang pertama ekonomi, pembangunan seimbang, pendidikan, meringankan beban kenaikan harga, undang-undang dan ketenteraman awam. Pada ketika itu, rakyat berdepan dengan masalah kos sara hidup yang sangat-sangat susah, yang mana keadaan keselamatan juga tidak terjamin. Pilihan raya tersebut, keputusannya adalah Barisan Nasional menguasai 140 kerusi, yang mana peratusnya adalah 63%, termasuk 8 kerusi dimenangi tanpa bertanding. Manakala Pembangkang pula ialah memenangi 82 kerusi, yakni 37% sahaja. Baik, walau bagaimanapun,
BN hanya memerlukan 8 kursi lagi untuk memenangi 2/3 daripada 2/3 bagi membolehkan meminda akta tanpa banyak cabaran. Yang mana 6 orang pemimpin kanan Barisan Nasional ini, termasuk 4 orang anggota kabinet, tewas, iaitu pemangku Presiden Gerakan serta Presiden MIC dan Parti Progresif Penduduk, iaitu PPP. Baik, perbezaan bilangan undi BN dan pembangkang adalah tidak jauh beza, iaitu 4.91% saja. Yang mana BN menguasai 52.98% dan pembangkang pula memenangi dengan peratusan 48.07%. Kemenangan BN ini besar di negeri Sabah, yang mana 24 kerusi, di Sarawak pula 30 kerusi, masing-masing mengekalkan kuasanya di peringkat persekutuan. Dibandingkan dengan pilihan raya 2004, Barisan Nasional memperoleh 24 kemenangan daripada 25 kerusi, manakala di Sarawak pula 27 kemenangan daripada 28. Pada ketika pilihan raya 2008 pula, ia sangat berbeza, yang mana pembangkang menguasai negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah, Selangor dan Kelantan. Tetapi negeri Perak kemudiannya dikuasai semula oleh Barisan Nasional. Dan Parti Barisan Nasional pula memenangi 1 daripada 11 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Peringkat Dewan Undangan Negeri, iaitu Barisan Nasional, memenangi 307 kerusi, manakala PAS 83 kerusi, DAP 71 kerusi, terutamanya di kawasan bandar. Parti PKR pula memenangi 42 kerusi dan bebas hanya 2 kerusi. Ini bermakna pilihan raya 2008 ini menyaksikan politik di Malaysia sudah berganjak kepada radikal. Maksudnya dia jatuhlah. Dia mula bertukar kemenangan. Yakni hasrat kepada Barisan Nasional untuk meneruskan pencapaian cemerlang pada pilihan raya 2004 tidak kesampaian apabila undian besar dimenangi oleh pembangkang. Itu sahaja daripada saya untuk pemantauan saya. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Izzat bin Maisa, nombor matrik A169951. Okey, kita teruskan kepada bab seterusnya, iaitu perubahan trend dan corak pengundian, yang mana ia telah bermula pada tahun 2008. Ia berbeza daripada tahun yang sebelumnya, yang mana parti politik Barisan Nasional meraih undian majoriti 2/3 kerusi parlimen. Jadi dahulunya politik ini bertunjangkan kepada perkauman. Kemudian ada yang wujudnya ahli politik yang menggunakan isu perkauman sebagai cara untuk menarik undian. Sebagai contoh, hak kepentingan etnik itu sendiri dari segi agama dan juga pendidikan. Kemudian kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, pada pilihan raya yang ke-12 tidak lagi berdasarkan kita tidak lagi berdasarkan hubungan etnik. Kita tidak menggunakan hubungan etnik sebagai satu dasar yang mana untuk sebagai pengundian. Ia mana pengundi lebih cenderung kepada isu yang lebih besar, antaranya seperti urus takbir yang baik, ketulusan serta kebebasan mereka untuk bersuara. Ia bersesuaian dengan perubahan yang berlaku pada zaman tersebut, yang mana daripada perjuangan berdasarkan perkauman kepada pengutamaan kepentingan dan nilai universal. Ini menunjukkan telah berlaku kematangan demokrasi dan politik dalam kalangan rakyat di Malaysia. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Zain, nombor matrik A168075. Sekarang kita pergi kepada masyarakat pelbagai etnik beralih angin. Dalam pilihan raya 2008, di luar daripada jangkaan ramai, rakyat lebih memihak kepada pembangkang dan menolak BN yang disifatkan sebagai tsunami politik. Pertama kali BN hilang sokongan masyarakat pelbagai kaum. Persaingan sengit begitu ketara bagi kawasan bercampur, yang di mana satu etnik bukan majoriti menyaksikan calon BN mengalami kekalahan, sedangkan sebelumnya kawasan sedemikian merupakan kubu kuat BN. Bagi kawasan yang didominasi kaum Cina pula, sokongan terhadap BN adalah rendah. Semakin ramai orang Cina dan India di sesuatu kawasan, semakin rendah pula sokongan mereka terhadap BN. Sokongan Melayu terhadap
PKR kian meningkat di kawasan yang mempunyai ramai pengundi Melayu. Kegagalan BN mengekalkan majoriti 2/3 dan kejayaan Sabah dan Sarawak menjadi kubu kuat BN. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Amin Imran bin Muhammad Zarani. Nombor matrik saya A168169, A168169. Baiklah. Saya akan membuat kesimpulan dalam bab ini. Baiklah, yang pertama, pengalaman lalu ataupun sejarah yang telah kita lalui, negara kita lalui, menunjukkan kejayaan negara kita dalam pelbagai bidang dan juga kita mencapai perpaduan antara rakyat yang mempunyai pelbagai etnik ataupun pelbagai kaum. Selain itu, parti politik yang mempunyai berlainan etnik ataupun berlainan kaum juga dapat membentuk kesepakatan bersama, sama ada parti politik kerajaan ataupun parti politik pembangkang. Sebagai contoh, Barisan Nasional dan juga MIC dan juga MCA. Baiklah, yang seterusnya adalah tonggak keutuhan dan survival ini adalah daripada prinsip perkongsian kuasa dan permuafakatan serta akomodasi antara etnik dan pelbagai parti politik. Tidak mungkin mana-mana etnik dapat memonopoli atau cuba mendominasi kuasa kerajaan atau memerintah negara ini jika permuafakatan pelbagai wakil etnik dijaga dengan baik. Maka sekarang kita dapat lihat bahawa jika kita menjaga permuafakatan ini, maka negara kita akan menjadi aman dan damai. Oleh yang demikian, permuafakatan politik adalah salah satu formula yang paling mujarab bagi menjamin kestabilan dan kemajuan negara kita pada masa hadapan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.